Okey, media sambung example yang ke-12. Okey, kita bagi dekat sini. X bertabur secara pozon. Okey, kemudian nilai lambda ini dia rahsiakan. Tetapi dia bagi kenyataan kebarangkalian X sama dengan kosong dan nilainya juga telah diberi bersamaan dengan 0.0498. So, kita nak kena cari apakah nilai lambda dan lepas tu baru kita akan menjawab soalan seterusnya. Okey. Seandainya kalau kita jalan kerja di sini, madam menggunakan rumus. Pelajar juga boleh menggunakan kita panggil jadual. Okey, jadual. So, yang pertama kita takrifkan dahulu kebarangkalian X sama dengan kosong bersamaan dengan kebarangkalian X lebih besar sama dengan kosong tolak dengan kebarangkalian X lebih besar sama dengan 1. Dan jawapan telah diberi bersamaan dengan 0.0498. Dan kalau kita buka buku statistik ni, semasa nilai kosong, semasa nilai tu kosong. Jap. Semasa nilai kosong, nilainya adalah 1. Kalau baca nilai lain pun sama. Kalau 1, kan? Nak dapat jawapan 1 ni, nilai R dia adalah kosong. Jadi kita dah boleh buat kesimpulan bahawa nilai kosong di sini akan memberikan nilai 1. Tolak dengan kebarangkalian X lebih besar sama dengan 1. So, media tukar kebarangkalian X lebih besar sama dengan 1 sama dengan 1 tolak 0.0498. So, dari sini media akan dapat jawapan 1 tolak 0.0498. So, media dapat 0.9502. Okey, 0.9502. Okey, kemudian kita nak mencari jawapan ini dalam buku statistik dan nilai R yang patut kita rujuk ialah nilai R kita adalah 1. Jadi, media akan mula daripada awal, daripada 0.1. Media akan mula daripada 0.1 dan media akan baca nombor 1. So, bila media baca nombor 1, media dapat mula-mula di situ adalah kita nak cari 0.9502. Tetapi nilai di sini ialah 0.0. Di sini 0.0. Kita gerak lagi, kita menjadi 0.9. 0.9 bukan. Jadi kita belik yang lain pula. Yang ini 0.6, 0.7, 0.7, 0.8. Bukan juga. Teruskan lagi, tapi masih lagi baca nombor 1. Okey, 9. Okey. Sekarang kita dah jumpa 0.9502. So, kita dah dapat. Jadi, bacaan kita menunjukkan lambda kita adalah 3. So, gitu cara bacanya. Jadi, daripada jadual yang kita baca tadi, kita dapati nilai lambda sama dengan 3. Iaitu kalau madam menggunakan buku jadual pozon. Okey, tapi kalau madam nak guna rumus pun tak ada masalah. Okey, kita masukkan saja dalam rumus. Kemudian kosong faktorial tu 1. Okey, kosong faktorial sama dengan 1. Bila kita darab dengan yang ini, masih menjadi yang inilah. Untuk kita turunkan lambda ni, kita kena ln to the both side. Dan bila kita buat ln E ni adalah 1. Sebab itu kat sini 1 dia tak tulis. Okey, so jadi kalau kita nak dapat nilai lambda, nilai lambda tu
Kita tekan sahaja loan, loan 0.0498. So awak dapat jawapannya macam tu. Mula-mula negatif lambda sama dengan negatif 2.99 tu, dia akan jadi negatif 3. So media jadikan lambda sebagai tajuk, dapatlah positif 3. Itu kalau menggunakan skema jawab payah inilah. Okey, kemudian untuk menjawab soalan hence, maka X bertabur secara pozon, lambda sekarang adalah 3. Kemudian bila kita nak cari nilai yang ini, tanda di sini kurang, kita tak boleh baca buku stat. Jadi kita tukar 1 tolak ke barang kalian. Orang di sana telah mengambil tanda sama dengan, yang ini hanya boleh mengambil simbol besar dari 3. Apakah nombor yang lebih besar dari 3? Nombor tersebut adalah nombor 4 dan kita akan baca nombor 4 pada buku stat kita, nombor 4. Nombor 4 yang ini. 0.3528. Okey, kita baca dapat yang ini. Okey, dapat yang ini. So, 1 tolak 0.3528. Jadi, jawapan kita ialah 0.6472. Jawapan ni tepat. Okey. Kemudian nota ni, macam mana kita nak cari mean? Media dah terterang di awal episod hari tu. Mean sebenarnya adalah lambda itu sendiri. Begitu juga dengan variance. Variance adalah lambda itu sendiri. Okey. Kita pergi kepada contoh 13. Okey, contoh 13 dalam bentuk ayat. Okey, dia bagi kat sini the number of claim approved by an insurance company follows a Poisson distribution with mean 7. Jadi perkara pertama kita nak tulis X tertabur secara Poisson, mean dia 7, tapi kena ingat 7 tu untuk 1 minggu. Okay, find probability that the insurance company improve between. Kata kunci di sini ialah between 3 to 8. Jadi cara kita tulis between 3 to 8. So Madam tak boleh letak tanda sama dengan kerana ada perkataan between. Kemudian dia menggunakan per week. Jadi di sini Mama Z akan gunakan lambda bersamaan dengan 7. Jadi kita tengok nilai yang di depan. Probability X kanan 3 tolak nilai yang di belakang. Probability X kanan 8. Di depan tiada sama dengan, maka dia ikut. Di belakang tiada sama dengan, tetapi dia melawan. Okey, pada saat sekarang nilai di sini dia masam, nilai di sini dia dah beres, dia senyum. So Meda kena tukar ke barang kalian. Okey, sebelum tak apa, Meda buat sekejap. X lebih besar sama dengan 4 tolak ke barang kalian X lebih besar sama dengan 8. So, Madam dalam proses nak tengok jadual Poisson. Tetapi bila kita tengok, kita tengok kat situ, kita tengok balik, sebab kita nak kena tengok betul-betul ni lambda kita berapa. So, kalau kita tengok di sini lambda kita 7, maksudnya nanti kita akan tengok 4, 8 ni semasa lambda 7. Okey, so kita cari lambda 7. Okey, lambda 7 ada pada muka surat 14. Jumpa dah 7. Okey, Meda dah jumpa 7. Meda kena baca 4. Lupa dah tadi. 4 dengan 8. 4 dengan 8. So, bila Meda baca, yang pertama dapat 0.9182.
Yang kedua dapat 0.4013. So, Meda baca kat sini, Meda akan dapat, kita padam ni. Okey, sama dengan 0.9182. Ni buku stat kita. 9182, satu lagi 4013. Tolak dengan 0.4013. Okey, so jawapan kita adalah 0.9182 tolak 0.4013. 4013. Jawapan awak 0.5169. Okay, so 0.5169. So jawapan ni tepat. Okay, jawapan ni tepat. Okay, selesai soalan A. Okay, macam mana kita nak selesaikan soalan B? Okay, dia kata kat situ less than 2. Okay, less than 2. So, cara kita menulis probability X less than 2. Tetapi belakang ni dia guna perkataan day. Okay, jadi kita kena faham seminggu ada 7 hari. Betul, seminggu. Dan lambdanya adalah 7. So, sekarang dia cerita pasal hari. Kalau satu hari, lambda kita nanti akan menjadi 1. Perkadaran. Okay? Perkadaran. Jadi, untuk kes yang B ni, X bertabur secara pozon, lambda tadi 7, tetapi untuk soalan B ini, lambdanya adalah 1. Okay, kerana dia berceritakan tentang given day. Okay. Kebarangkalian X kurang dari 2, kita tak boleh baca guna buku stat. Okay, tapi kalau nak baca juga, kita kena tukar jadi 1 tolak kebarangkalian X yang di sana kecil, di sini besar daripada 2. Kemudian kena tanya, yang merah ni dah ambil ke belum tanda sama dengan? Didapati dia belum ambil. Oleh kerana dia belum ambil, kita akan ambil. Dan kita baca buku stat 1 tolak. Okay, kita nak baca nombor 2. Tetapi lambda kita bukan lagi 7. Kita kena rujuk lambda 1. Sekejap, tutup mata saya. Okay, kita kena baca lambda 1. Dan kita kena baca nombor 2. 26. 0.2642. Okay. 0.2642. Jadi, bila kita kira, kita akan dapat jawapannya ialah 1 tolak 0.2642. Jawapan kita ialah 0.7358. 0.7358. Selesai contoh 13. Okey, so selesai contoh 13 dan jawapan kita pun betul. Okey, lepas ni kita akan jawab soalan example 14, 15, 16 sampai 16 saja. Tak banyak dah. Nak habis dah tajuk ni. Okey, so kita pergi kepada example 14. Tengok betul-betul penulisan Madam. Okay, in a particular document, there are on average 10 spelling error per page. So, dia cerita 10 X bertabur secara pozon, kesalahannya adalah 10, tapi itu ceritanya untuk one page. Soalan A, on a certain page, there are fewer than 4. Jadi, cara kita nak translate fewer than 4 ialah kebarangkalian X kurang dari 4. Jadi, bila kita nak buka buku statistik, kita tengok yang warna kuning sekarang ada tak tanda sama dengan 4? Okey, oleh kerana tak ada, maka yang warna biru akan ambil tanda sama dengan. Jadi, Meda akan baca lambda 10
dan nombor 4. Okey, lambda kita 10. Okey, tutup mata sat. Kita cari 10. Okey, kita cari 10. Okey. Kita cari 10. Okey, Meda dah jumpa 10. Dan kita nak baca nombor 4. So, kita dapat 9897. Okey, 0.9897 yang kita baca tadi. Jadi, 1 tolak 0.9897, 0.9897. So, awak dapat jawapannya 0.0103. Ini dia. Okey, selesai. Okey, ni dah selesai untuk soalan A. Sekarang Meda nak jawab soalan B pula. On a half page. Tadi satu page lambda dia 10. Sekarang dia cerita tentang pozon tapi lambdanya cuma separuh daripada yang tadi. Sebab tadi satu muka surat, yang B ni setengah muka surat. Lepas tu dia kata there are 6 spelling error. 6 spelling error. So, Madam boleh guna yang pertama rumus E kuasa negatif lambda darab dengan lambda kuasa 6 bahagi dengan 6 faktorial. Okey, so kita buat pecahan. Kita buat eksponen dahulu, kuasa negatif 5 darab dengan 5 kuasa 6 bahagi dengan 6 shift. So, dapatlah jawapannya 0.1462. Okey, tu Madam menggunakan rumus. Katakan Madam memilih B ni untuk menggunakan jadual pozon. Dia akan jadi X lebih besar sama dengan 6 tolak ke barangkalian X lebih besar sama dengan 7. Dan masa ni lambda kita, lambda yang kita nak rujuk adalah 5. Okey, lambda 5 dan saya nak baca 6 dengan 7. Okey, lambda tadi 10. Cari 5. 5 atas lagi. Atas lagi. Okey, 5. Okey. So, jumpa 5. Lambda 5 dan saya nak baca 6 dengan 7. 6, 3840. Okey, 3840. Saya tulis side. 0. Lupa dah. 3840. 3840 tolak. Satu lagi 2378. 0.2378. Madam baca dekat lambda bersamaan dengan 5. Okey, kita tengok. 0.3840 tolak 0.2378. Okey, jawapannya adalah 0.1462. Kebetulan nilainya sama. Kadang-kadang nilainya berbeza. 0.1462. Alright. So, Madam dah selesaikan contoh 14 A dan juga B. Okey, kita pergi kepada contoh 15. Kita boleh buat, mungkin yang ini boleh buat laju sedikit. Okey, dia kata the number of breakdown in a particular machine occur at a rate of 3 per month. 3 yang rosak dalam sebulan. Okey. Assuming that the number of breakdown is following a Poisson distribution. Jadi, kita dah tahu dah yang ini X bertabur secara Poisson, lambdanya adalah 3. Kemudian soalan kata more than 3. More than 3. Jadi, kita tulis more than 3 begitu. Tetapi semasa yang warna purple, kita masih tak boleh baca buku stat. Buku stat nakkan tanda sama dengan, jadi kita buat lebih besar sama dengan 4.
Sebab nombor yang lebih besar dari 3 ialah nombor 4. So, Medi akan baca lambda 3 dan nilai 4. Okey, lambda 3. Okey, ni lambda. Okey, lambda 3 dan Medi nak baca nombor 4. Okey, so dapat 0.5665. Okey. Oh, sekejap. Lambda 3. Sekejap Lambda 3. Lepas tu saya nak baca 4. Kenapa jawapan saya lari? Ya Allah, saya salah baca. Lambda 3, Wak. Lambda 3. Lambda 3, saya nak baca 4. 0.3528. 0.3528. Betul. Tadi salah baca. 0.3528 seperti dalam jadual Poisson ni. Okey, Medi buat sedikit warna di sini. Ni 3528. So, betul. Okey, next. Kita pergi kepada, tadi dia cerita pasal particular man. Particular man di sini. Untuk soalan B nanti, less than 10. Okey, less than 10. Betul. Tetapi kali ni dia cerita tentang 3 bulan. Kalau sebulan lambdanya 3, so sekarang ni 3 bulan lambdanya akan berganda 3 menjadi 9. Okey, untuk kita buat tajuk ini, jadual statistik kita hanya membenarkan nombor yang lebih besar sama dengan. Jadi bila soalan tanya kurang dari 10 ni, Medi kena tukarlah sama dengan 1 tolak kebarangkalian X besar dari 10. Kemudian kita perhatikan yang warna kuning, dia tidak mengambil tanda sama dengan. Jadi yang warna hitam kena ambil. Jadi sekarang Medi kena baca lambdanya 9 dan nombor 10. Lambda 9. Saya tutup mata sat. Lambda 9. Okey, dah jumpa lambda 9. Dan kena baca nombor 10. 4126. 0.4126. 1 tolak 0.4126. So, jawapan kita ialah 0.5874. Jadi, jawapan ni seadanya begitu. Okey, selesai soalan B. Soalan C pula. Dia nak exactly breakdown occur in 2 months. So, bila 2 months di sini, maka lambda kita kalau sebulan, lambda kita 3. Kalau 2 bulan, lambda kita akan jadi 6. So, X tertabur secara Poisson dan nilai lambda kita 6. Lepas tu dia nak exactly. Exactly, so kita masuk dalam rumus. I kuasa negatif 6. Kemudian lambda ni kuasa 3 bahagi dengan 3 faktorial. So, Medi buka pecahan. Okay, shift ln dia akan jadi I kuasa negatif 6 darab dengan 6 kuasa 3 bahagi dengan 3 shift faktorial. So, awak akan dapat 0.0892. Okey, dah dapat dah yang ini. Okey, bagaimana kalau Medi nak menggunakan buku statistik? So, kebarangkalian X sama dengan 3. Kita boleh buat kebarangkalian X lebih besar sama dengan 3 tolak dengan kebarangkalian X lebih besar sama dengan 4. Jadi, lambda yang Medi akan rujuk adalah 6. Lepas tu Medi nak baca 3 dengan 4. Okey, lambda dia 6. 6 ke atas. Okey, 6. Kita tengok betul-betul nanti salah 6. Okey, 6 dah jumpa. Saya nak baca nombor 3. Saya nak baca nombor 4. Okey. 3 dengan 4. Ayalah, dia tak berbekas. Okey, 3 dengan 4. Okey, 3 dulu. 39380. 0.9380.
Dah baca 9380. Lepas tu 8488. 0.8488. Harap-harap betul. 0.9380 tolak 0.888. So dari situ kita dapat jawapannya adalah kebetulan sama juga. 0.0892. Kebetulan sama. Itu example 15, A, B dan C. Okay. Example terakhir kita adalah example 16. So kat sini dia bagi tahu perkataan average. Okay, perkataan yang digunakan adalah average. Maksudnya nilai tu lambda lah. Dalam satu hari, lambdanya adalah 4. Okay, so kita tengok on Sunday. Sunday ni sehari lah. Okay. Lepas tu diguna perkataan at least 6. Kita jawab kat sini. At least 6. So caranya ialah mula-mula tadi lambda dia 4. At least 6 maksudnya lebih besar sama dengan 6. Jadi kita akan baca lambdanya 4 dan nilainya 6. Lambdanya 4. Okay, 4 dan kita kena baca nilai 6. Di sini. 0.2149. Okay, so dapatlah jawapannya ialah 0.2149. Itu A. Kemudian soalan yang B ni kita kena fikir sedikit. 4 kepada, dia tak ada perkataan between. Bila tak ada perkataan between, di sini akan menggunakan tanda sama dengan. Okay, sebab tak ada perkataan between. Kemudian dia cerita tentang dari pukul 5 sehingga pukul 11. Okay, 5 sehingga 11. Kalau 24 jam, lambdanya adalah 4. So, kita nak tengok berapa jam ni pukul 5 hingga 11. Pukul 5, pukul 6. 5 di mulut 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi yang ini sebenarnya dia nak ambil masa dalam tempoh 6 jam. Jadi kita kena fikir 24 bahagi berapa jadi 6. So 24 bahagi dengan 4. Kan? 24 bahagi dengan 4. Okey, dapat 6. Jadi bila yang sana bahagi dengan 4, yang ini pun kena bahagi dengan 4. Okey. So 4 bagi 4 dapat lambdanya adalah 1. Sebab itulah nilai di sini, okey, menunjukkan lambdanya telah berubah daripada 4 di sini menjadi 1. Itu satu kes yang kita kena buat perubahan. Yang kedua, so nombor yang berada di depan adalah nombor 4. Okay, yang berada di depan adalah nombor 4. Depan tolak dengan belakang. Okay, so saya buat yang baru dululah ya. Sama dengan kebarangkalian. Okay, nombor depan tolak dengan nombor di belakang. Mula-mula. Warna purple ada sama dengan yang depan akan ikut. Warna kuning ada sama dengan tetapi yang di belakang kita tidak ikut. So yang depan kita ikut tanda sama dengan, yang belakang kita tak ikut. Kita dapati yang tanda right itu dia dah senyum, tetapi yang tanda pangkah dia masih masam. Jadi kita kena fikir, apakah nombor yang lebih besar daripada 6? Nombor tersebut adalah nombor 7. Barulah kita boleh baca buku statistik, dan kali ni kita kena rujuk nilai lambdanya adalah 1. Kita baca 47.
Okey, nilai lambdanya adalah 1. Kita baca 4 dan 7. Okey. So, kita akan dapat 0 point. Okey, yang ni buku statistik tadi. Tolak dengan 0.0001. Okey, 0.0190 tolak 0.0001. Jadi jawapan awak ialah 0.0189 dan ini adalah jawapan yang tepat. Okey. Solution untuk C. Dan yang terakhir, okey. Ada penggunaan perkataan between. Between, kalau awak perasan, dia tak akan ambil tanda sama dengan. Kemudian, dia nak kaji tentang aksiden ni untuk 2 hari. Kalau sehari, lambda bersamaan dengan 4, 2 hari, lambda akan menjadi double. Sebab itulah di sini dia tulis X bertabur secara pozon, lambdanya sekarang adalah 8. Okey. Kemudian, Meda akan buat dahulu, dia ada step sebenarnya di sini. Kan, kebarangkalian nombor depan adalah 10, tolak dengan nombor belakang adalah 15. So, Madam buat dulu depan tolak belakang. Okey, Madam buat dulu depan tolak dengan belakang. Kemudian, saya salah huruf semula. Depan tolak dengan belakang. Kemudian, depan ikut, belakang tak ikut. Gitu. Depan tolak belakang. Macam mana nak suruh tajuk ni catchy sedikit. Depan tolak belakang, kemudian depan ikut, belakang tak ikut. Kalau nak buat inovasi nantilah, tapi kita tak nak buat lagi. Okey. Kemudian kita tengok. Okey, dekat yang Madam highlight warna biru, warna pink sekarang ni. Okey, yang depan tu tiada tanda sama dengan. Jadi, Madam ikut dekat sini, dia pun tiada. Sebab depan kena ikut. Manakala yang berwarna biru kat sini tiada sama dengan belakang boleh ikut. So, kat sini kena letak tanda sama dengan supaya dia berbeza dengan yang tadi. Barulah kita boleh baca buku jadual statistik kita. Okey? Belum lagi. Ayat ini dulu. Kebarangkalian nombor yang lebih besar dari 10 adalah nombor 11. Tolak kebarangkalian X lebih besar sama dengan 15. So, kita akan tengok lambda 8. Lepas tu tengok 15 dengan 11. Okey, lambda 8. Okey, 8. Ni baru 5, 6, 7, 8. Meda kena baca nombor nombor apa dulu yang depan 11. 11 dulu. 11 1841 173. So 1841. Double check. 1841 tolak dengan 173 belakang. Okey. 0.1841 tolak 0.0173. Jadi jawapan kita ialah 0.1668. Okey. So, siaplah video kita untuk chapter 6. Okey, penerangan ni sangat penting. Kalau you dah terlupa cara Meda ajar minggu depan dan seterusnya, awak lupa,
Awak boleh tengok rakaman video yang madam buat awal ni. Kita kena rakaman video kita ni sebab kadang-kadang kadang-kadang kita akan ada masalah teknikal dan sebagainya. Kita tak boleh nak mengajar seperti yang kita rancang. Jadi dengan adanya rakaman awal ni, pelajar boleh mengulang kaji sebelum madam masuk dan terangkan di dalam kuliah awak nanti. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.